jin, setan, iblis dibangkitkan semula. Jin yang mampu hidup pun hidup, jin yang mati pun hidup, setan pun hidup balik. Itu dipanggil sebagai ashrul ajsad. Walaupun tinggal rangka, walaupun tinggal tanah, hanya seketul saja tulang yang tidak hancur daripada tulang sulbi, daripada itu pun Allah boleh bangkitkan semula. Dalam keadaan kadar kecepatannya hanya tiupan sangkakala. Tiup sangkakala, hidup punya sekejap. Sebab itu P. Ramlee buat dalam cerita pendekar bujang lapuk. Dia tiup trompet. Hantu gigi tu tiup trompet. Hantu gigi buang gigi palsu dia tiup. Oh, lumayan kasar, nanti saya panggil geng saya. Dia tiup trompet. Pom 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 pom. Semua bangkit hantu kubur. Sekelip mata. Tengok balik cerita pendekar bujang lapuk 1959. P. Ramlee tiru daripada kisah itu. Wa nufikha fis sur. Ditiupkan sangkakala itu. Bangkit sekelip mata, sekejap aja, tak susah. Kita nak buat kuih bangkit pun susah. Kadang-kadang kuih bangkit yang kita buat tak bangkit-bangkit, tidur je. Tak naik-naik, mak kuih bangkit apa mak? Entahlah kata dia. Susah nak buat kuih bangkit, tapi bagi Allah tak susah. Sebab tu nama dia kiamat. Kiamat maknanya bangun. Kiamat maknanya bangun. Bangun daripada apa? Bangun daripada tidur, bangun daripada mati. Itu dipanggil kiamat. Semalam kita mati, pagi tadi kita kiamat, bangun kita. Kiamat itu untuk apa? Kiamat dibangunkan untuk dihisab. Kiamat dibangunkan untuk diterima amalan, dicatat, dikira amalan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tulis apa yang kamu buat dulu-dulu, qaddamu, dulu-dulu. Sebelum kamu mati, semasa apa yang kamu hidup, kami tulis. Bila? Sejak akil baligh. Ni anak-anak kita ni, anak-anak tahfiz ni, masing-masing sudah ada buku catatan masing-masing. Allah dah naktubu, kami tulislah. Sebab tu jangan degil, jangan melawan. Start daripada sekarang kena jadi baik sampai mati, insya-Allah adik-adik di syurga. Daripada kecil, daripada akil baligh dah baik. Tangan baik, kaki baik, mata baik, lidah baik, hidung baik, mata baik, telinga baik, semuanya baik, hati baik, makan minum pun baik. Mana lagi tempat untuk orang yang baik-baik kalau bukan syurga? Allah tulis apa yang kita buat. Apa yang kita buat tahun 70? Oh, naik motor Vespa, ronda sampai ke zoo negara, bawa makwa belakang. Allah tulis. Kalau kita minta ampun, selesai. Tak minta ampun, Allah tulis lagi. Kita duk pegang tangan dengan tunang kita tu, Allah tulis benda itu, tak pernah padam pun. Sehinggalah di hari kiamat, manusia yang dapat kitab catatan amalan dia selak satu-satu. Dia kata, kitab ni apa? Semua benda yang aku buat yang kecil-kecil pun ditulis. Kitab apa ni? Dia boleh tanya pada malaikat, kitab apa ni yang aku kecil-kecil pun tulis? Oh, sudah. Perkara yang kecil-kecil pun kita ditulis. Subhanallah. Kita pergi kenduri rumah orang, minum air, oi manisnya, gula apa ni, lori gula tumpah. Yang tu pun Allah tulis. Allahu Akbar. Yang tu pun Allah tulis. Tuan-tuan jalan balik pada kenduri, tengok, oi panasnya. Yang tu pun Allah tulis. Itu yang saya katakan tadi, kitab apa ni semua ditulis. Tuan-tuan, kitab yang kita nak baca ni, muka surat tak sampai 100 je bah. Berapa tahun habis? Berapa tahun? Nak hurai tu berapa tahun? Bayangkan kitab kita ditulis, semakin banyak cakap, semakin banyak tebal kitab. Semakin banyak buat, semakin tebal kitab. Semakin kaya, semakin tebal kitab. Bayangkan. Semakin banyak bercakap, semakin tebal kitab.
Semakin banyak pinggan mangkuk, kain baju, retak benda, lagi tebal. Siaplah selendang delima, selendang sarima. Satu-satu Allah tanya, selendang delima ni, selendang mutiara ni, kamu beli di mana? Jalan India, Masjid India. Kamu pakai duit apa? Sudah. Duit suami bagi. Suami kerja apa? Suami kerja cikgu. Selamat. Kamu beli selendang ni pakai untuk apa? Tak pakai, saja-saja simpan dalam rumah. Sudah. Pasal apa tak pakai kalau orang beli? Itu semakin banyak, semakin terbaik buku. Bila nak habis tuan-tuan? Buku yang nipis macam ni pun lambat nak habis. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis juga kesan-kesan yang kamu tinggalkan selepas kamu mati. Athar kita panggil jejak. Athar dalam bahasa kita ni jejak. Jejak bertapak. Tahun 84 Sarimah filem. Jejak bertapak. Tuan-tuan, kita juga meninggalkan jejak. Kalau boleh, tinggalkan jejak tapak yang baik-baik. Kesan yang kita tinggal itu adalah umur yang kedua bagi manusia. Umur yang pertama, umur hidup sekarang ni. Sekarang ni umur nombor 1. Umur nombor 2 apa? Selepas kita mati, apa yang kita tinggalkan itu umur nombor 2. Kalau jahat, sebutannya jahat. Kalau baik, sebutannya baik. Sebutan itulah umur nombor 2. Surau ni yang mengasaskan dia Tuan Haji itulah arwah dah pun. Masjid ni Tuan Haji itulah yang asaskan. Dialah yang bagi tanah dia buat masjid. Itu umur nombor 2. Kalau tuan-tuan baik-baik, juga umur jahat. Dulu tapak ni tapak masjid. Bapaknya udah wakaf untuk masjid. Datang anak dia pula ambil balik buat banglo. Oi. Tak tahulah tu yang kami sekarang ni buat mana-mana tempat je lah. Patutnya tapak dia tu tapak masjid, tapi anak kata pak dia tak bagi. Mana ada bukti dalam geran nama bapak dia, kata dia punya lah bukan wakaf. Tu yang terpaksa kami buat di sini ustaz. Dia tu ambil tapak masjid, dia buat tapak rumah dia. Sudah. Kalau dia mati 1000 tahun pun orang masih sebut lagi buruk dia. Itu dipanggil asar. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan sebelum mati tinggalkan asar-asar yang baik, kesan-kesan yang baik, jejak-jejak yang baik, jejak bertapak yang baik. Jangan tinggalkan jejak-jejak kesan-kesan yang jahat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan Allah tulis apa yang kamu buat, apa kesan yang kamu tinggal dalam kitab yang sangat dijaga, yang sangat kukuh, yang sangat jelas. Tak ada keliru-keliru, tak ada yang tak faham. Mubin, yang sangat clear. Tuan-tuan, kalau kita tulis dalam internet boleh hilang, datang virus, habis. Kalau kita tulis dalam pendrive kita pun boleh rosak. Kita simpan dalam buku kita pun, buku tu boleh makan anai-anai, boleh terbakar. Tapi kitab Allah tak terbakar, tak ada virus, tidak ada yang merosakkan buku itu. Malah buku ini, saya katakan tadi, dicatat apa yang kita buat, sehingga kita sendiri pun tak tahu itu perbuatan kita. Sebab kita lupa atau pandang kecil dengan perbuatan itu. Contoh saya buat perbandingan itu. Orang mula-mula buat CD atau buat kaset ceramah saya tahun 95. Tahun 95, tahun 96 tu orang dah start buat lah CD atau kaset. Masa tu tak ada CD, kaset ceramah. Mula-mula tajuk dia wajah-wajah mayat. Wajah-wajah mayat. Masa tu jualan dia cukup hebat lah. Walaupun saya tak ada royalty. 25,000 keping masa itu. Layak dapat platinum disc tu. Tak pun gold tu dapat. Satu Cina daripada syarikat muzik telefon saya, minta nak jadi pengedar. Saya kata saya tokey, saya bukan saya buat. Itu saya ceramah, orang